Okey, nama saya Zuhaimi Suraya binti Osman. Saya berasal daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Saya orang Nogori. Dan kini saya menetap di Seremban, di Taman Lavender Heights, Seremban lah, Negeri Sembilan juga. Saya daripada kecil, saya duduk di Kuala Pilah. Dan tempat lahir saya sebenarnya di Gemas, Negeri Sembilan, sebab mak ayah saya bekas guru, tapi sekarang mereka berdua dah meninggal lah. Saya belajar di Kuala Pilah sehingga habis sekolah, dan lepas tu saya terus bekerja, dan saya berkahwin pada umur saya 21 tahun, dan saya mempunyai 12 orang anak. Di mana 7 lelaki dan 5 perempuan, dan saya ada 2 orang menantu, alhamdulillah, dan belum ada cucu lagi, insyaallah coming soon. Dan kini saya buat takaful bersama Zurich Takaful. Same time saya adalah speaker untuk grooming dan juga personality image. Dan juga yang terbaru sebenarnya saya menceburkan diri dalam produk makanan, iaitu daging salai podeh melotok. Okey, saya bersekolah daripada sekolah rendah hingga ke, kalau kata sekolah sebenarnya saya banyak sekolah lah, because saya ikut mak ayah saya kan, dan mereka cikgu, so bertukar. Okey, dan saya bersekolah tadi tu di Kuala Pilah sehingga habis sekolah di Kuala Pilah juga. Saya sebenarnya terus bekerja lepas tu. Okey, dan saya anak yang ke-5 dalam 6 orang adik-beradik. Okey, saya punyai 12 orang anak. Yang sulung, yang tua sekali sekarang berumur 29 tahun dan baru je berkahwin. Yang kedua 28 tahun juga baru saja berkahwin, perempuan. Dan seterusnya lah. Dan yang bongsu baru 11 tahun, darjah 5. Okey, kalau nak tanya saya tentang macam mana saya handle, I think benda tu dia bukanlah satu benda yang susah pun sebenarnya. I think semua orang, ramai je kan yang ada anak ramai. In fact, orang dulu-dululah selalunya. Tapi kalau sekarang, bila saya kenalkan diri saya ada 12 orang anak, sebenarnya memang ramai yang akan macam terkejut. And then one more thing, macam surprise pun ada. Selalu ayat pertama saya tahu diorang mesti akan tanya, macam mana you handle, macam tu. So kalau nak tanya macam mana saya handle, saya ni sebenarnya seorang yang sangat bersangka baik dalam apa saja saya buat. Macam tu juga dalam didik anak. Saya tak ada nak maksudnya spesifikkan, mesti nak you kena jadi macam ni, tak. Dan saya didik diorang daripada awal, especially tentang disiplin. Because saya tahu saya punya anak yang ramai. Saya tak boleh nak buat kerja ni semua seorang-seorang. In fact, dari segi kerja-kerja rumah lah. Jadi saya didik diorang disiplin tu yang paling penting. Maksud dia disiplin tentang diri sendiri itu dulu. Handle diri sendiri itu dulu. Sebab tu alhamdulillah anak-anak saya daripada yang first sehinggalah yang kecil ni, diorang masing-masing tahu macam mana diorang nak manage diri masing-masing. I think itu kelebihan orang anak ramai kot. Because diorang each other pun sangat independent, sangat pandai je, automatic agaknya rasanya kot. Dia pandai je nak macam mana nak jaga adik yang bawah macam mana, macam tu. Dia yang first sehingga nombor 4 tu setahun seorang. Okay, saya ni sebenarnya memang orang kata saya kaya anak kot. Mungkin tak kaya rezeki, tak kaya harta, tapi kaya anak. Yang 4 orang awal tu saya setahun seorang, memang rapat lah. Tapi yang selepas tu ada yang 2 tahun lebih macam tu. Sehinggalah yang kecil sekali ni, saya last ada baby umur 40 tahun. Alhamdulillah semua sihat. Saya bersalin 12 orang pun semua dengan cara yang normal. Saya tak ada, mungkin itu yang rezeki yang Allah bagi pada saya rasa. Sebab saya tak ada alah masa mengandung, saya bersalin cara yang mudah. Saya lepas bersalin pun, saya menjaga anak dengan, tak tahulah, tahu-tahu dah besar, macam tu lah. Okey, dari segi pemakanan, menjaga pemakanan rasanya dia tak adalah satu benda yang spesifik. Tapi saya lebih, kalau kata macam mana you jaga daripada berpantang lah contoh dia, daripada kita lepas bersalin. Yes, saya sangat berpantang dengan cara yang betul.
Meaning kita tak akan minum, contoh macam minum ais, and then kita tak akan makan benda-benda yang memudaratkan. That one memang saya ikut. Tapi dari segi lain saya rasa biasa je, normal je. Sebab selalu saya tengok kan, orang yang terlalu sangat menjaga ni sebenarnya dia akan jadi susah pada diri dia. So saya tak suka nak buat kerja-kerja macam tu. Kita lebih suka buat benda yang fleksibel, apa yang rasa saya senang. Saya macam saya cakap lah, saya ni seorang yang sangat bersangka baik sebenarnya. Bersangka baik pada diri sendiri kan. So kita tahu selagi kita jaga diri kita tu, insyaAllah dia akan kita sihat lah. Yes, betul. Dia betul. Sebenarnya kan sangka baik ni sebenarnya kan memang pada apa benda yang kita buat je pun. Kan bukannya tentang kerja ataupun kita bersangka baik dengan orang saja, tapi yang paling penting sebenarnya sangka baik dengan diri sendirilah. Itu yang paling penting sebenarnya yang kita nak buat. First, rasanya jangan makan terlalu banyak. Itu rasanya memang sunnah kan. Kita berhenti sebelum kenyang, betul tak? Saya rasa itu je lah pun yang saya buat. Tapi kalau nak kata makan, kalau tanya saya makan semua benda. Cuma semua dalam kuantiti yang kecil, yes. Tak berlebihan dan juga ada rasa nak makan. Orang kata selagi sihat ni makanlah kan. So saya ikutlah tu benda tu. So far okey, alhamdulillah. Okey, saya ni sebenarnya berada dalam lingkungan keluarga, especially husband saya. Dia sangat menjaga macam mana ikut sunnah sebenarnya. Okey, sebenarnya kalau nak tahu, kami anak beranak sangat jarang pergi klinik. I think paling last pergi klinik, okey macam saya sendiri last pergi klinik rasanya pergi hospital itulah yang last masa umur 40 tahun masa bersalin. Lepas tu saya tak nak pergi klinik because of sakit ke apa ke, memang tak pernah. In fact anak-anak saya pun semua macam tu. Memang kita sangat tak biasa dengan klinik ni dan ubat-ubat hospital. Sebab okey, saya bagi satu tips ya, antara petua lah, dia bukan tips yang kita buat kat rumah. Kalau macam ada anak saya demam ke, dia start nak demam, start nak sesema, so husband saya akan cepat-cepat potong bawang merah. So dia akan letak dalam mangkuk, so dia letaklah dekat macam ruang tamu ke apa ke. So kalau Google pun sebenarnya ada benda tu. Bawang merah ni dia menyerap segala toksin. Memang lepas tu selang sehari macam tu dia orang semua dah elok dah. Sebab tu saya kata kita memang tak familiar. Kita langsung tak familiar dengan Panadol. I think last saya ambil Panadol, saya rasa itulah 5 tahun lepas kot. Lepas tu saya tak pernah sentuh Panadol. Rumah saya tak ada Panadol. Okey, dari segi penampilan, macam saya sini pun saya speaker tentang grooming kan dan personality image. Pertama yang sangat saya tekankan, penampilan tu sebenarnya adalah satu first impression. Okey, macam mana kita bawa diri kita, bukan saja tujuan dia untuk kita nak tunjuk dekat orang, tapi untuk diri sendiri. Because bila kita jaga diri kita tu, penampilan kita tu sebenarnya dia lebih meyakinkan diri kita ni sendiri sebenarnya. So bila kita ada keyakinan diri, kita boleh buat apa je dekat luar tu. Kita nak berhadapan dengan orang, kita nak buat deal dengan orang. Kalau berniaga lagilah sangat penting untuk jaga penampilan. Sebab first impression tu sangat penting. First kita bangun pagi, keluar. Itu first impression kita lah tu pada orang. Macam mana orang pandang diri kita. Sebab tu memang sangat-sangat perlu menjaga penampilan diri tu. Dia bukannya perlu, kalau dari segi appearance, dari segi pemakaian, dia bukannya perlu yang mahal. Nak menjaga penampilan, dia tak ada langsung kena mengena dengan benda tu perlu mahal, perlu branded, tak. Dia as long as kemas, dan one more thing, kita sendiri tahu diri kita tu jenis yang macam mana. That's why pentingnya kita kenal diri kita dulu. Dan satu lagi, janganlah cuba nak jadi orang lain. Itu saya rasa sangat tak betul. Kita jadilah diri kita sendiri. Kita bawa diri kita, apa yang kita suka. Kalau kita suka colour tu, okey, kita pakailah colour tu. Contohnya antara dia macam itulah. Okey, yang paling utama dia, of course,
kita kena baiklah dengan orang. Sebabnya yang saya belajar daripada kecil, daripada mak ayah saya pun, once kita baik dengan orang, orang akan 10 kali lebih baik pada kita. Itu benda yang sangat saya pegang. So, kita nak baik dengan orang ni pun sebenarnya bukanlah perlu kita nak kena bagi orang tu hadiah ke apa kan. Tapi sekadar tanya khabar, and then itu pun pada saya dah buatkan relation kita dengan orang sangat dekat. Dan juga kita pun memang hidup ni kita tak nak cari musuh, of course kan. Jadi memang have to kita buat baik dengan orang, especially dengan keluarga lah, dengan yang terdekat dengan kita dululah kan. Kita rapat dengan keluarga, so insyaAllah kita akan rapat juga dengan surrounding kita juga. Yes, of course. Tak, permulaan kot. Macam saya permulaan, because saya dah jumpa something yang rupanya saya ada satu kelebihan rupanya yang tak pernah saya buat. So, kita buat. So, dia jadi something yang sangat seronok. So, kita carilah something yang seronok yang kita buat. Janganlah Dok Asyik nak memikirkan tentang benda-benda yang remeh, benda-benda yang buat kita susah hati. So, sangat rugi. Macam saya dah berumur 50 tahun, nak masuk ke 51 dah tak lama lagi. Macam kalau tanya diri saya, sebenarnya saya, okey, Alhamdulillah, memanglah kita tak boleh nak buat perfect untuk semua orang kan, tapi sebaiknya kita cubalah buat sesuatu yang baik untuk orang yang terdekat dengan kita. Kita try bagi something manfaat pada orang lain. Tak kisah apa sahaja apa saja manfaat yang kita boleh bagi pada orang lain. Itu yang paling utamanya. Dan yang keduanya, yang paling penting juga, jaga kesihatan. Okey, umur yang dah meningkat, memang sangat perlu jaga kesihatan.